Didik TV KPM. Okey, ini di dalam paparan skrin ini ialah soalan contoh mengikut format SPM. Ini ialah soalan contoh mengikut format SPM, peperiksaan percubaan negeri iaitu negeri 9. Okey, kita lihat macam mana format soalan fakta yang perlu dijawab oleh murid. Okey, soalan nombor 8. Memang soalan sebenarlah nombor 8 sebab ini tajuk tingkatan 5. Pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Sabah dan Singapura. Kesepakatan antara semua pihak ini berjaya melahirkan sebuah negara yang gah dan masyhur dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi soalan ini bertanyakan tentang pembentukan Malaysia. Okey, iaitu gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, kita lihat soalan 8A. Jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. 4 markah. Okey, kalau 4 markah ni Nisa, jadi murid ni tak perlulah jawab sampai berhelai-helai. Oh, kalau 2 muka surat tak boleh cikgu? Boleh, tapi kita takut tak cukup masa untuk jawab soalan-soalan seterusnya. Sebab itulah pengurusan masa tu sangat penting. Kalau murid faham sangat tajuk ni, murid-murid kena bahagikan masa. Kalau 4 markah maksudnya dalam 1 helai paling maksimum ataupun setengah muka surat bergantung kepada bentuk tulisan. Okey, seterusnya terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia. 8 markah. 8 markah maknanya markahnya banyak kan? Sikit, Bila banyak, ada kala soalan perlukan isi dan huraian. Untuk soalan ini dia ada isi dan huraian sebab soalan dia terangkan langkah pembentukan Malaysia. Untuk soalan C itu ialah soalan kebat yang saya akan sentuh sebentar lagi. Okey, kita lihat contoh soalan yang A tadi. Jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. Okey, jadi kata kuncinya ialah idea. Okey, idea pembentukan Malaysia. Okey, daripada idea ni. Okey, tak boleh. Okey, 4 markah. Okey, so idea pembentukan Malaysia. Bagaimanakah mencetuskan idea pembentukan Malaysia? Okey, 4 markah. So 4 markah macam saya cakap tadi, jangan tulis terlalu panjang sehingga dia mengganggu jawapan yang lain. Maksudnya nanti tak cukup masa sebab ambil masa yang panjang untuk tulis 4 markah. Okey, kita tengok. Soalan, bentuk macam mana nak tulis jawapan. Okey, saya baca idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan ialah melalui majalah Al-Imam. Isilah tu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan. Itu huraian. So, 1 isi, 1 huraian. Selain itu, Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga memberi idea membentuk Malaysia dengan memperjuangkan konsep Melayu Raya bersama tokoh nasionalis yang lain seperti Ibrahim Haji Yaakob. Okay. Seterusnya ialah idea daripada Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj, yang mencadangkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei dalam ucapan beliau di Persidangan Agung UMNO 1955. Okey, murid-murid tengok 4 markah, 1 perenggan sahaja. Okey, kita nampakkan macam mana pembahagian nak tulis tu. Jangan tulis panjang sebab ada lagi banyak soalan yang awak perlu jawab. Okey, kita tengok. Yang saya kata tadi, penyataan soalan ialah tu. Idea pembentukan Malaysia oleh penduduk tempatan. Kita dapat dari mana? Kita dapat daripada soalan. Wajib tulis supaya murid ni, aku nak kena jawab idea pembentukan Malaysia supaya dia tidak terpesong menjawab jawapan lain. Kemudian letakkan penanda wacana. Saya kata tadi, penanda wacana untuk menyambungkan ayat. Penanda wacana ni nak dapat daripada mana? Daripada kita belajar bahasa Melayu. Selain itu, di samping itu, seterusnya untuk menyambungkan ayat. Sebab tu saya kata, berulang kali saya kata, soalan bahagian B jangan ditulis dalam bentuk lain. Lukis peta minda, carta, gambar. Tak boleh. Dia akan menjejaskan markah. Okey? Kemudian, kalau soalan 4 markah ni, ada kalanya soalan tu kita perlu tulis fakta sahaja. Tidak perlu huraian. Dia bergantung kepada soalan. Sebab itu murid ni kena kuasai fakta. Fakta ni macam mana nak kuasai? Boleh bina akronim. Dan yang penting sekali, murid kena tahu kata
kunci. Contohnya yang ini, majalah Al-Imam. Okey, saya tanda. Majalah Al-Imam ialah kata kunci. So, nanti akan ditanda di majalah Al-Imam. Contoh yang seterusnya ialah penyatuan. So, itu huraian. So, akan ditanda di situ. Jadi, murid perlu tahu kata kunci bila menjawab soalan fakta. So, bila baca buku kan, buat nota supaya cari kata kunci. Okey, seterusnya. Soalan B. Terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia. 8 markah. Banyak kan? Sebab dia 20 markah. So, 8 tu besar markah dia. Betul. 8 ni dia boleh menentukan lulus ataupun tidak. Dia boleh menentukan cemerlang ataupun tidak. Sebab tu satu markah sangat bernilai. Okey, untuk format KSSM ni, semua markah akan ditambah dengan kertas satu, akan dibahagi dengan 140. Jadi sangat besar markah tu sebab satu markah tu sangat bernilai. Okey, kita tengok ini 8 markah. Kalau tadi masa 4 markah, kita nampaklah murid buat dalam satu kertas tu separuh muka surat kan? Baik. Okey, kalau 8 markah, boleh tulis satu muka surat ataupun 2 muka surat. Bergantung pada bentuk tulisan dan bergantung pada markah lah. Janganlah sampai 2-3 muka surat sebab 8 markah. Tak. Jadi murid ni kena pandai rancang masa. Saya lupa nak cakap tadi yang pada peringkat awal tadi. Biasanya masa untuk menjawab soalan esei ni kita ambil masa kita ada 2 jam 30 minit, 1 jam untuk menjawab soalan struktur, okey, bahagian A. Kemudian 1 jam 15 minit untuk menjawab bahagian B dan 15 minit untuk menyemak jawapan. Jadi kita kena rancang masa. Okey, kita tengok jawapan Okey, sebab dia 8 markah. Okey. Langkah-langkah pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini bertujuan untuk bertemu dengan pemimpin tempatan selain menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Selain itu, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM, telah ditubuhkan untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak tentang pembentukan Malaysia. JSKM juga bertindak mengumpulkan pandangan berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Seterusnya ialah referendum Singapura yang diadakan antara kerajaan PTM. PTM ni Persekutuan Tanah Melayu. Boleh buat short form tapi mesti tulis dalam huruf besar. Boleh buat singkatan tapi kena tulis dalam huruf besar. Dengan Singapura untuk menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Selanjutnya ialah penubuhan Suruhanjaya Cobalt. Suruhanjaya ini menyerahkan laporan kepada British bahawa 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Okey, kita nampak kan jawapan yang tadi A dengan B, kita nampak B lebih panjang sebab B ni 8 markah. Kalaulah murid jawab 2 baris, so tak dapatlah 8 markah. Jadi murid ni kena ingat fakta. Sama ada macam saya cakap tadi, baca nota ringkas, buat akronim, buat peta minda untuk mudah menghafal fakta. Fakta ni memang kena baca buku, barulah boleh kuasai fakta. Dia bukanlah pemikiran logik yang boleh kita tulis. Dia berdasarkan buku teks. Okey, macam yang saya terangkan sebentar tadi, sama formatnya. Cuma perbezaan ialah markah. Jika soalan ini ada isi dan ada huraian. Jadi markah akan dikira isi dan huraian. Jadi murid boleh fikirkan berapa yang boleh tulis fakta untuk dapatkan 8 markah. Jadi kalau buat 2 baris tak bolehlah dapat 8 markah. Jadi murid kena pandai seimbangkan 4 markah, 8 markah supaya tidak membazir masa, tulis dengan terlalu panjang sehingga menjejaskan jawapan untuk soalan yang lain. Sebab apa? Takut tak cukup masa. Bila tak cukup masa, tulis laju-laju sampai tak faham nak tanda yang mana satu kata kunci, nanti akan menjejaskan markah. Jadi murid kena pandai mengimbangkan contoh jawapan. Maksudnya kena pandai seimbangkan. Kalau 8 markah panjang sedemikian. Kalau 4 markah panjang sedemikian. Macam mana nak mahir? Kena buat latihan di rumah. Ada masa beberapa hari lagi nak SPM. Jadi murid kena buat latihan supaya murid mahir. Kalau 4 markah
buat panjang macam ni. Kalau 8 markah, kena panjang macam ni supaya seimbang. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu faham tentang soalan fakta ni, murid-murid kena kuasai mata pelajaran bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kadang-kadang murid ni bila dah tingkatan 5, dia dah tak nak baca yang tingkatan 4. Sedangkan soalan SPM ini faktanya daripada soalan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Macam mana nak kuasai fakta? Okey, cikgu bagi contoh. Bila awak baca buku, awak kena salin. Baca buku dan ambil faktanya. Salin di kertas yang lain. Supaya minda kita ni akan proses awak baca dan menulis. Supaya awak dapat kuasai fakta. Kalau kita baca je dengan keadaan masa yang suntuk ni, dia akan rasa banyaknya nak baca. Betul. Sebab ada 20 bab. Jadi murid ni kena pandai uruskan masa, uruskan soalan fakta. Fakta ni memang kena baca. Itu je syaratnya. Supaya murid dapat kuasai fakta sepenuhnya. Baiklah, Cikgu Rozana, saya tertanya-tanya, boleh ke murid-murid calon-calon SPM 2021 jawab lebih daripada 3 soalan? Oh, boleh Nisa. Boleh. Kalau murid ada masa yang lebih, macam dia dah jawab soalan yang sebelumnya tu confident dengan yakin, jadi dia boleh jawab soalan seterusnya. Sebab apa? Sebab markah akan dikira berdasarkan jawapan yang paling tinggi markahnya. Jadi murid-murid tak perlu risau takut kena potong markah. Tiada istilah potong markah. Markah yang paling tinggi akan dikira. Didik TV KPM